الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata dia, maka dari sebab inilah, sebab mana tu? Dulu dia kata, tuan-tuan sekalian, tuan kitab ni, Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Ibrahim, daripada pengalaman dia menjadi tenaga pengajar di Pondok Misbahul Falah, Banggul Berangan, Parit Panjang, Baling, Kedah. Dan di samping itu juga dia mengajar di serata Masjid Surau di daerah Syekh dan daerah Baling. Lalu dia mendapati bahawasanya kebanyakan daripada orang-orang awam tu hanya pandai membilang rukun iman berapa perkara, dia boleh bilang satu-satu. Rukun Islam 5 perkara, satu persatu boleh bilang. Tetapi tidak ramai ataupun tetapi masyarakat awam ni tidak pandai nak mengamalkan atau bagaimana nak memahamkan rukun iman yang 6 perkara, rukun Islam yang 5 perkara. Maka dengan sebab itulah dia menulis kitab ni, Kifayatul Mubtadi. Makna Kifayatul Mubtadi itu maksudnya memadailah kitab ni bagi orang-orang yang baru nak belajar. Mubtadi itu maksudnya orang-orang yang baru nak mengenal rukun iman, rukun Islam, baru nak kenal. Kifayah tu maksudnya memadailah, mencukupilah bagi orang yang baru nak belajar kitab ni. Dia pun dengan sebab itulah dia tulis kitab ni. Dengan sebab itulah dia mengarang kitab ni. Sebab dia tengok orang awam ni. Dan saya rasalah bukan Tuan Guru ni sahajalah yang rasa macam tu. Bahkan kebanyakan daripada para guru-guru agama, pendakwah bebas daripada keluaran pondok-pondok ni, maka dia mendapati orang awam tu itulah penyakit dia. Penyakit dia tak tahu. Seolah-olah kan orang awam ni kebanyakannya dia tak tahu yang dia tu tak tahu.
Sebab itulah orang awam ni tuan-tuan buat indah tak indah je dengan ajaran-ajaran agama ataupun ilmu agama tu buat dia indah tak indah seolah-olah macam dia dah pandai. Padahal tak pandai. Padahalnya tak tahu. Tapi buat macam orang pandai. Maka dengan sebab inilah dengan taufik. Apa makna taufik ni? Apa makna taufik? Taufik tu maksudnya ialah khalqu qudrati ala ta'ati alal abdi. Maksudnya apa? Menjadi oleh Allah Ta'ala kekuatan kepada hambanya untuk melakukan ibadat. Itu taufik. Maka dengan taufik, yakni dengan ketentuan Allah, dengan Allah bagi kekuatan kepada Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Ibrahim ni, dengan hidayah, dengan petunjuk Tuhan tu, dengan petunjuk daripada Allah, dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terlintaslah di hati saya. Jadi siapa yang lintaskan dalam hati Tuan Guru ni? Allah lah. Allah lah yang gerakkan hati dia untuk menulis kitab Kifayatul Mubtadi. Dia kata terlintas di hati saya hendak menyusun risalah yang kecil. Risalah tu surat kiriman. Jadi risalah tu maknanya surat. Tapi ini kitab ni. Ini orang panggil tawaduknya pengarang kitab tu. Sehingga dia mengatakan kitab ini hanya seperti surat kecil aja dia kata. Atau risalah yang kecil ini yang saya namakan dia akan kitab ni, akan risalah yang kecil ni sebagai Kifayatul Mubtadi. Makna dia memadailah kitab ni ataupun mencukupilah kitab ni bagi orang-orang yang baru belajar, baru nak mengenal Tuhan, baru nak mengenal rukun iman, rukun Islam dan sebagainya lah. Jadi memadailah. Kecil je, huraian dia pun tak banyak. Huraian dia pun dalam kitab ni tak banyak. Sebab tujuan dia tulis kitab ni bagi orang-orang yang baru nak belajar. Ada pun orang yang dah pandai tu ambil kitab lain lah. Seolah-olah kata macam tu lah. Okay. Kemudian nama kitab ni Kitab Kifayatul Mubtadi pada membicarakan cara-cara beramal dan percaya dengan tiap-tiap satu daripada rukun-rukun iman yang 6 perkara. Jadi dalam kitab ni Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Ibrahim ni dia ajar kita macam mana nak beramal, macam mana kita nak percaya, nak yakin dengan rukun iman yang 6 perkara tu. Macam mana? Macam mana nak kita percaya dengan Allah? Macam mana kita nak percaya dengan Allah tu? Dan apakah benda yang termasuk di dalam percaya dengan Allah? Dan bagaimanakah kita nak beramal dengan rukun iman yang pertama ni? Macam tu juga dengan yang kedua, yang ketiga, yang keempat sehinggalah rukun iman yang keenam. Kerana tuan-tuan rukun iman ni satu perkara yang kalau tersilap kita memahami rukun iman ni, maka terkadang-kadang iman tu terbatal ataupun langsung tidak ada iman. Kalau tersilap langkah, kalau tersilap pegang, bagaimanakah nak beramal, bagaimana kita nak percaya dengan rukun iman ni? Kalau silap-silap belajar, kalau silap-silap pegang, maka tuan-tuan sekalian tak terpakai iman. Sebab itulah rukun iman ni 5 atau 6 tolak 1 jawapannya kosong. Kosong, dihukumkan dia tu tak beriman. Sebenarnya banyak benda lagi ni. Sebenarnya banyak dalam rukun iman ni. Banyak orang Islam kita tak pandai
Tak pandai nak bagaimana nak percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang ada yang tersalah dalam pegangan tu, ada yang tersalah yang menyebabkan jadi kufur ataupun jadi berdosa besar. Jaga tu baik-baik. InsyaAllah dalam kitab ni akan dihuraikan. Kalaulah Tuan Guru ni tak tulis sekalipun, insya-Allah nanti saya nak huraikan tuan-tuan, bagaimanakah kita nak beriman dengan rukun iman yang 6 perkara. Okey. Kemudian kata dia walaupun tengok ini kan, inilah orang panggil tradisinya orang-orang guru-guru pondok ni. Dia sentiasa merendahkan diri. Tengok daripada Syekh Ahmadnya yang mengarang kitab Faridatul Faraid. Daripada Syekh Daudnya yang mengarang banyak kitab-kitab. Daripada Syekh Zainal Abidinnya yang mengarang banyak kitab-kitab. Mereka ni semua daripada asas pelajaran mereka tu daripada pondok-pondok ataupun daripada pusat pengajian tradisional. Tetap mereka, tradisi mereka apa? Merendahkan diri, tawaduk. Mana dalil buktinya? Tengok. Dia kata walaupun bukanlah saya ini ahlinya, ahli bagi ini ilmu atau ahli bagi mengarang kitab ni. Dia kata macam tu. Padahalnya tuan-tuan yang saya ini tuan guru saya juga ni. Guru saya juga Tuan Guru Haji Bakar bin Ibrahim ni banyak juga kitab yang saya habis dengan dia lah. Banyak juga kitab yang saya khatam dengan dia, dan kami pun masa belajar di pondok Misbahul Falah Banggu Berangan Parit Panjang Baling Kedah tu, kami dah tahu dah siapakah Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Ibrahim ni. Ilmunya juga diakui oleh ulama-ulama tempatan ataupun ulama-ulama yang di luar daripada Kedah, atau luar daripada daerah Syekh dan Baling, tuan-tuan sekalian. Sebab dia tak keluar ke mana lah. Dia mengajar di masjid daerah Syekh dan Baling ni pun tak habis, dia kata. Kita nak pergi keluar lagi. Tempat kita sendiri pun banyak lagi masjid-masjid orang ramai yang belum pandai lagi. Sebab tu dia tak lepas ke Al-Ustaz ke Yan ke Jitra ke, dia tak pergi. Daerah Syekh, daerah Baling tu pun saja sudah tak cukup tangan lah nak mengajar, tuan-tuan. Dan kita tahulah bila orang tu mengarang kitab kan, tentu dia ada ilmu. Tentu dia ada kebolehan. Ini dia kata dia bukan ahli ni. Inilah orang panggil tawaduk, nak merendahkan diri. Tengok mudah-mudahan semoga ini harapan dia lah. Setelah dia karang kitab ni, mudah-mudahan harapan dia boleh mengambil manfaat dengan dia, dengan ini kitab ni oleh keluarga saya. Keluarga dia tu termasuklah anak dia, isteri dia, menantu dia, cucu-cucik dia, ambil manfaat daripada kitab ni, tuan-tuan. Jadi saya rasalah kalau daerah sini, daerah Perak ke daerah mana-mana belah sini ni, rasanya belum ada lagi orang yang buka kitab ni. Kecuali saya lah. Sebab bila saya pergi Kedah, tuan-tuan, saya tengok kitab dia ada. Lalu saya ambil lah. Jadi untuk saya mengajar pula kitab ni. Nak balas jasa Tuan Guru saya, Tuan Guru Abu Bakar ni, dia dah ajar kita ambil lah kitab dia pula. Nak kita sebarkan. Mudah-mudahan dengan tersebarnya ilmu yang dia tulis ni, mudah-mudahan dia di alam barzah ni dapat kebajikan yang tak putus-putus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh keluarga saya, jiran-jiran saya, jiran-jiran tempat tinggal dia tu lah. Selepas dia mengajar di pondok Misbahul Falah Banggu Barangan Parit Panjang Baling Kedah tu,
Sampai masa dia buka pondok sendiri pula. Yang dinamakan Markas At-Ta'lim wa Tarbiyah Pondok Bandar Hilir, Sik Kedah. Itu orang panggil tempat dia last, dia meninggal kat situ lah. Dia buka pondok dengan izin daripada gurunya, Tuan Guru Haji Omar Az-Zuhdi. Tu guru kami jugalah tu. Jiran-jiran dan saudara-saudara saya. Saudara di sini ni ialah saudara fil Islam, saudara dalam Islam. Bukan saudara yang sangkut darah dengan dia lah. Boleh jadi ke situ juga. Tapi lebih umumnya saudara-saudara saya ni adalah saudara yang seagama dengan dia. Yang seiman dengan dia. Tu saudara-saudara saya yang baru belajar. Jadi orang yang baru nak belajar ni, ambillah kitab dia, mudah-mudahan ada manfaat kepada Allah sahajalah. Saya berharap keampunan dan kemaafan. Dia harap pada Allah, dia pegang pada Allah Ta'ala lah. Jika sekiranya ada kesalahan, ada kesilapan di dalam tulisan-tulisan saya ini, jadi takut salah, dia mohon maaf, dia mohon ampun daripada Allah Ta'ala lebih dahulu. Siap-siap dia minta ampun ke Tuhan. Jika sekiranya dalam kitab ni ada kesalahan, ada kesilapan, takut salah. Ni cakap agama ni, sangkut dengan Tuhan. Jadi sebab itulah tuan-tuan guru kita ni, tuan-tuan sekalian, ini orang panggil rendah diri lah. Tawaduk dia lah. Dia harap macam itulah. Dia harap dapat keampunan daripada Allah dan kemaafan daripada Allah. Kalaulah ada dalam tulisan ni kesalahan ataupun kesilapan daripada dia lah. Okay. Dan saya Tuan Guru Haji Bakar bin Ibrahim ni sepenuh berharap kepada siapa-siapa yang melihat kesalahan atau kesilapan saya, tolong perbetulkan mengikut kaedah ilmu. Janganlah orang panggil perbetul dengan hawa nafsu. Kadang-kadang bila kita tanya, kalau yang ni salah, mana yang betulnya? Bila dia yang betul pun tak boleh nak cakap, macam mana nak kata kita orang salah? Sebab tu tuan-tuan, guru saya Tuan Guru Haji Tuan Guru Haji Abdullah bin Haji Idris Al-Fatani. Tuan-tuan, dia setiap kali baca kitab, kalau pada sudut ilmu tu dia nampak ada yang tak betul dalam kitab tu, dia akan kata begini, adab orang nak betulkan kitab tu, dia kata la'alla sawab az-zahir indi. Itu adab dia. Apa makna tu? Mudah-mudahan yang betulnya, yang zahir di sisi aku, bagian. Dia ambil mana? Dia tulis dalil kat sini. Tu adab. Bukan kata salah tanpa bagi bukti kesalahan tu. Tak. Itu ikut kaedah tu. Kalau tauhid, ikut kaedah tauhid. Kalau fiqh, kalau kata fiqh tu dia orang salah, ikut kaedah fiqh tu. Jangan tegur ikut dan kita aja. Nampak macam nafsu kita tak terima, kita kata salah. Tak kena. Sebab satu-satu ilmu tu kena ada kaedah. Tiap-tiap ilmu tu mesti ada kaedah-kaedah yang tertentu. Yang bersangkut dengan ilmu. Kalau nahu, ada kaedah nahu. Kalau fiqh, ada kaedah fiqh. Kalau saraf, ada kaedah saraf. Kalau tauhid, ada kaedah tauhid. Jadi kaedah tu yang ulama dulu buat, yang jadi panduan untuk orang yang kemudian nak menuntut ilmu. Supaya ilmu tu tak terkeluar daripada gelanggangnya. Setengah orang tuan-tuan bicara ilmu lain tapi lepas keluar. Bila lepas keluar tu yang jadi masalah. Sebab tu hari ni tuan-tuan banyak sangat dah. Banyak sangat dah juru nak merosakkan umat ni, terlampau banyak sangat dah. Banyak sangat dah. Saya tengok dalam YouTube tuan-tuan. Ada seorang tu nama dia Cikgu Abdul Rahman, Cikgu Deraman. Berlawan pula dengan makna terus. Berlawan pula dengan Piu Faiz. Tapi perlawanan tu saya tengok perlawanan yang tak berguna. Kenapa tak berguna? Tak ada kaedah yang dikeluarkan.
yang ini salah, yang ini salah, yang tak betul, ini sampai dia kata tak boleh tengok zat Allah tu. Dia kata tak boleh tengok, dia kata. Yang kita tengok tu sifat je, dia kata. Tuan-tuan, kalau kata sifat tu asing pada zat, itu dah salah kaedah dalam usuluddin tau. Dalam tauhid dah salah dah. Sebab adakah keluar sifat tu daripada zat? Kalau kita nampak sifat, ertinya kita nampak zat lah. Ertinya macam tu lah. Tapi dia kata tak boleh. Yang kita tengok tu ada sifat. Zat Tuhan tak boleh tengok. Oh, yang berkerah lawan dengan Piu Faiz, tuan-tuan sekalian. Saya tak kisahlah tu sebab orang macam tu dia bukan ada kaedah. Nak berdebat dengan macam tu baik tak usah berdebat lah. Baik berdebat dengan lembu lagi baik. Berdebat dengan lembu dah pasti lembu tu tak erti kan. Ini dia dah lah ada nama manusia tapi tak belajar agama, tunjuk macam pandai pula. Jaga baik-baik ni, zaman kita ni juru merosakkan umat tu banyak sangat. Zaman kita ni banyak sangat orang yang nak merosakkan tu. Lepas tu kita kena ngaji dengan berkaedah. Ada gurunya yang menunjuk, tuan-tuan sekalian. Okey. Jadi kata tuan guru kata tolong perbetulkan ikut kaedah. Ikut kaedah ilmu tu kena ikut. Bukan langgar kaedah, jangan. Apa sebab kena perbetulkan? Supaya tidak berpanjangan kesalahan. Macam tu. Dan mudah-mudahan berpanjangan boleh mengambil manfaat dengan dia. Jadi bila diperbetulkan, jadi berpanjangan pula lah orang dapat manfaat. Macam tu. Dengan kitab ni. Kemudian dia tulis kata Al-Mukhlisu Khuwaidim Bimarkazit Ta'limi Wat Tarbiyati Pondok Bandar Hili Sik Kedah Darul Aman. Siapa dia Al-Mukhlis Khuwaidim Bimarkazit Ta'lim ni? Haji Abu Bakar bin Ibrahim. Kalau kami kat sana dulu, Tuan Guru Haji Abu Bakar ni lebih terkena dengan Ustaz Abu Bakar Bongor. Pasal apa? Sebab Bongor tu nama kampung asal dia di daerah Baling. Di daerah Baling. Kampung Bongor tu tuan-tuan, dia tak jauh dengan kampung Memali. Dia tak jauh dengan kampung Memali tu, tak jauh lah. Kampung Bongor tu tak jauh. Dalam daerah yang sama. Baik. Jadi itu mukadimah tuan kitab ni tuan-tuan. InsyaAllah petang ni kita masuk tuan-tuan sekalian pada membicarakan isi dalam kitab. Okey, kata dia Bismillahirrahmanirrahim. Dulu saya dah huraikan bismillah ni kan? Dulu dah sebut dah. Saya dah huraikan bismillah tu apa kan? Baik. Jadi terjemahan dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi tuan guru kita ni, Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Ibrahim ni memulakan kitabnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kata dia, kesempurnaan agama ada 3 perkara. Maknanya, bila kita sebut agama ataupun sebut agama, maka terkandunglah di dalam agama itu 3 juzuk yang menyempurnakan agama. Jadi kalau kurang salah satu daripada 3 juzuk ni, maka agama itu tidak sempurna. Jadi mesti ada 3-3 ni. Bila sebut agama, mesti dalam agama tu ada 3 juzuk ni. Yang 3 juzuk ni peranannya menyempurnakan agama. Jadi nak baca agama boleh, nak baca agama pun boleh. Okey. Jadi sebelum nak baca ni kan, nak baca bagi kat bawah ni yang ditulis oleh Tuan Guru ni, izinkan saya ingat nak ingatkan tuan-tuan bahawasanya sebelum kita hurai kesempurnaan agama tu, perlu kita tahu dulu
Apa makna agama? Ini jangan lupa tahu. Puan Z ke, Puan Shima ke, Puan Rohani ke, siapa-siapa pun lah. Jangan lupa makna agama tu apa. Kenapa tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan puan-puan sekalian? Kerana ramai sangat di kalangan kita ni kan pandai sebut agama, pandai. Sebut je sebutan agama. Agama tu pandai sebut. Tetapi terkadang-kadang salah mereka pada fahaman. Sebab apa kata salah tu? Kerana tidak mengetahui definisi agama tu. Nanti kita tengok macam mana kata salah. Bila sebut agama, pertama sekali, di sisi Allah Ta'ala, agama tu hanya Islam. Berdasar kepada ayat Quran kata, inna dina indallahil Islam. Sebenarnya agama yang diiktiraf, yang dikatakan agama tu, di sisi Allah Ta'ala ialah Islam. Baik, jadi apa makna agama? Agama tu ialah ibarat daripada perhimpunan segala hukum hakam yang datang daripada Allah Ta'ala kepada hamba-Nya yang mukallaf atas lidah Rasul. Itu makna agama. Saya ulang balik. Makna agama tu apa dia? Agama tu ialah ibarat. Ini ibarat tu maksudnya pertuturan, percakapan tentang perhimpunan segala hukum hakam. Yang datang hukum hakam tu daripada Allah Ta'ala untuk hamba-Nya yang mukallaf. Dihantar hukum tu untuk manfaat hamba-hamba-Nya yang mukallaf. Dan hukum tu dihantar kepada hamba-hamba Allah yang mukallaf tu melalui lidah Rasul. Itu makna agama. Itu makna agama. Jadi yang saya kata ada orang berfaham masalah tu macam mana? Bila kita kata itu tu adalah agama, agama tu ibarat daripada perhimpunan hukum hakam. Hukum hakam tu datang daripada Allah Ta'ala. Jadi bila kata agama daripada Allah yang diiktiraf ni, mesti datang daripada Allah Ta'ala. Mesti ada undang-undang, mesti ada peraturan daripada Allah Ta'ala kepada umat, kepada hamba Dia yang mukallaf atas lidah Rasul. Bila faham macam tu, itulah agama. Maka tuan-tuan sekalian, selain daripada ini, bukan agama. Bukan agama tu. Sebab lahir daripada fikrah manusia. Apa contohnya? Seperti Hindu, bukan agama. Buddha, bukan agama. Pasal apa? Kalaupun orang ramai beranggapan itu agama, sekalipun tuan-tuan sekalian, maka pada sisi Allah Ta'ala, pada sisi Islam, mereka tu bukan agama. Kenapa kata bukan agama? Kerana terkeluar daripada definisi agama. Sedangkan definisi agama tu apa dia? Ibarat daripada perhimpunan segala hukum yang datang daripada Allah Ta'ala kepada hamba-Nya yang mukallaf atas lidah Rasul. Jadi mesti adalah undang-undang yang datang daripada Allah. Baru namanya agama. Dan yang menyampaikan undang-undang tu, peraturan-peraturan, mesti ialah Rasul. Kalau tak ada yang ni, maka tak dinamakan agama. Walaupun atas orang ramai kata agama sekalipun, tetapi tidak diiktiraf agama itu di sisi Tuhan. Hanya yang diiktiraf si Tuhan ialah agama yang ada di dalam agama itu peraturan, undang-undang, hukum hakam daripada Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala buat hukum hakam tu tuan-tuan sekalian. Itu agama. Baik. Bila kata macam tu agama, maka agama tu yang kita nak sempurnakan dia tu mesti ada 3 juzuk, mesti ada 3 perkara. Kalau tidak ada 3 perkara ni, maka tuan-tuan
tak lengkap dan tak sempurnalah agama. Mana dia? Yang pertamanya Islam, yang keduanya iman, yang ketiganya ihsan. Islam satu juzuk daripada agama, iman satu juzuk daripada agama, dan ihsan satu juzuk daripada agama. Jadi ketiga-tiga ni, Islam, iman dan ihsan ni menyempurnakan lembaga agama. Macam seolah agama tu satu lembaga, yang menyempurnakan lembaga tu ialah tuan-tuan sekalian, ialah tiga-tiga ni lah menyempurnakan agama, tuan-tuan sekalian. Islam, iman dan ihsan. Tu tiga penjuzuk ni lah yang menyempurnakan agama, tuan-tuan. Dan ini yang paling penting ni. Kalau kita kata kita tu beragama, mesti ada Islam. Islam ada definisi dia pula. Iman ada definisi dia pula. Ihsan ada definisi dia. Yang ini ada takrif dia, tuan-tuan sekalian. Islam ada takrif dia. Iman ada takrif dia. Ihsan ada takrif dia, tuan-tuan. Dan kalau kita tak faham, kalau kita tak reti definisi tiga-tiga perkara ni, tuan-tuan, mungkin atau besar kemungkinan kita akan tersalah pada memahamkan Islam, iman dan ihsan. Bila salah faham, tuan-tuan sekalian, berkemungkinan akibat daripada salah faham tu boleh jadi berdosa besar ataupun fasik, dan boleh jadi tak ketinggalan juga boleh jadi kufur, yakni gugur iman ataupun gugur Islam. Yang tu nanti kita hurai lepas ni. Sampai bab dia, tuan-tuan sekalian, kita akan hurai bagaimanakah kalau tidak faham apa Islam, apa iman, apa ihsan, boleh jatuh kepada fasik, yakni berdosa besar, ataupun boleh jadi tidak beriman, ataupun dengan istilah lain kufur. Nauzubillah. Okey, tengok ya. Okey, kata tuan kitab ni, tuan guru Haji Abu Bakar bin Ibrahim ni, kata dia, ini berertilah, bila kata agama tu sempurna dengan tiga perkara ni, ini berarti seseorang yang sempurna agamanya, sempurna agama dia tu ialah orang yang sempurna tiga perkara ini. Kita nak menyempurnakan tiga perkara ni, kalau kita nak menyempurnakan tiga ni, Islam, iman, ihsan ni, berhajat tak kita mengetahui dulu apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan? Berhajat tak? Berhajat. Mesti macam tu. Kalau tidak, kita akan tidak sempurnalah agama kita, tuan-tuan sekalian. Lepas tu dia kata, dalam ni seseorang yang sempurna agama itu ialah orang yang sempurna tiga perkara ni. Mafhum mukhalafahnya, kalau orang tak sempurna tiga-tiga perkara ni, maka tidak sempurnalah agamanya. Tu besar tu, banyak kesalahan. Tuan-tuan, sekiranya, tengok, ni dia tulis mafhum mukhalafah bagi ayat perkataan di atas tu. Okay. Sekiranya tidak sempurna, salah satu daripada tiga ni, Islam, iman dan ihsan, tak sempurna tiga-tiga ni, tuan-tuan sekalian, belum sempurna agama seseorang itu. Jadi tak sempurnalah agama seseorang itu, tuan-tuan sekalian. Tengok, akibatnya, bila tak sempurna agama tu, apa jadi? Ini saya kata, saya minta maaf banyak-banyak ni, tuan-tuan ni. Ya, kalaulah seseorang itu tidak mempunyai Islam, maka dinama akan dia kafir. Nampak? Tengok, inilah pengajian yang sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Nak mengelakkan diri kita tu jatuh kepada kekufuran, ataupun paling kurangnya elakkan diri daripada fasik.
Ada fasik tu maksudnya berdosa besar. Ada kalau tak sempurna agama tu, tak sempurna Islam, tak sempurna iman, tak sempurna ihsan, maka dia boleh jatuh kepada kekufuran. Justru itulah ulama-ulama dulu sangat mementingkan ilmu teras ni tuan-tuan sekalian. Ilmu teras tu ialah ilmu tauhid ni lah. Ilmu usuluddin yang bersangkut dengan rukun iman, rukun Islam, ihsan, tiga-tiga perkara ni tuan-tuan sekalian. Okey. Saya ulang balik ni. Kalaulah seseorang itu tidak mempunyai Islam, dengan mana Islamnya batal, ataupun pegangan Islamnya batal dengan sebab dia tak tahu definisi Islam tu, maka dinama akan dia kafir sekiranya daripada asal. Ini maksud dia tuan-tuan sekalian, orang yang kafir asli. Masuk kafir asli itu apa dia? Kafir asli itu maksudnya atuk nenek dia kafir. Ibu bapaknya kafir. Tidak ada agama Islam. Maka hukumnya dia jadi kafir. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kalau ibu bapaknya kafir, atuk neneknya kafir, maka yang lahir daripada zuriat yang kafir ni, maka turut sama jadi kafir. Macam itulah. Okey, tu kalau tidak ada agama, tidak ada Islam. Okey. Bukan tak sempurna, langsung tak ada Islam tu pada dia. Dan jikalau asalnya Islam, asalnya Islam, tapi tuan-tuan sekalian, Islam tu terbatal. Islam tu boleh terbatal. Islam tu boleh terbatal daripada seseorang tu. Maka dinama akan dia murtad, murtadun. Na'udzubillah minha. Minta berlindunglah kita dengan Allah Ta'ala daripada murtad. Murtad tu isim fa'il tu. Orang yang keluar daripada Islam. Riddah tu maksudnya pengeluaran daripada Islam. Pengeluaran maksudnya dia keluar daripada Islam tu. Itu maknanya murtad ataupun riddah. Riddah tu orang panggil putus agama daripada dia. Jadi dia asal Islam, tiba-tiba agak putus Islam tu. Dia tukar kepada yang lain. Ni ada sebab-sebab dia ni. Boleh jadi asal Islam, tapi sebabkan dia tak faham Islam tu apa, maka dia terbuat sesuatu benda yang boleh menjadikan terbatal Islamnya. Tu banyak tu. Banyak berlaku macam tu. Minta maaf lah kalau saya kata macam ni kan. Kerap kali dah tuan-tuan saya sebut benda ni kan. Terkadang-kadang kan zaman kita ni kan, bukan seorang awam tu semata-mata tak. Tapi bahkan tuan-tuan, kalau kita tengok tilik pada zaman kita ni, boleh jadi orang yang agamawan. Yang namanya ustaz, yang namanya doktor, pakar hadis lah, pakar tafsir lah, tuan-tuan sekalian, tapi boleh jatuh kepada kekufuran apabila terbatal imannya sebab tersalah mereka pada memahamkan tiga perkara tadi, Islam, iman dan ihsan. Nak bagi contoh apa? Yang rapat dengan kita nak bagi contoh tuan-tuan. Kalau zaman sahabat dulu, tosah kita nak kait dengan Rasulullah lah. Sebab zaman Rasulullah tu adalah zaman yang paling baik sekali. Kalau dalam dunia ni, daripada zaman Nabi Adam sehinggalah hari kiamat, zaman yang terbaik tu adalah zaman di mana Rasulullah wujud. Kurun tu lah, kurun di mana Rasulullah wujud tu adalah kurun yang terbaik sekali di dalam dunia. Ni Nabi kata, khairu kurni, sebaik-baik kurun tu ialah kurun aku. Maksud kurun aku tu ialah kurun yang aku ada di dalam kurun tersebut.
Enak. Summa yalinahu, summa yalinahu, summa yalinahu. Enak. Kemudian lepas zaman aku, lepas kurun aku, anak kurun sahabat pula. Lepas kurun sahabat, anak kurun tabi'in pula. Lepas kurun tabi'in, kurun tabi'it tabi'in. Lepas tu, habis kurun tu, habis dah. Enak. Kurun yang terbaik tu dah habis dah. Sampai zaman kita ni, semakin rosak, semakin rosak, semakin punah, anak sehinggalah menuju kepada kehancuran. Baik, dengar ya. Baik, jadi tu kata yang zaman kita ni tuan-tuan dah. Contohnya kata kalau agamawan tu, tuan-tuan sekalian dah, banyak yang tersalah. Dulu zaman Nabi tu tak ada yang pegang macam ni. Seperti contoh tuan-tuan sekalian, Tuhan atas arash. Tuhan tu duduk bersila atas arash. Okay? Ini sebagai contoh ni. Banyak lagi. Yang saya kata ni, yang bawa apa ni fahaman ni dalam masyarakat kita, Allah tu duduk bersila atas arash tu siapa? Adakah Yusuf Aslam? Bukan. Adakah Zul Arifin? Bukan. Adakah Misbah Siddiq? Pun bukan. Adakah siapa nama? Syafiq Rahim? Bukan. Yang bawa fahaman ni bukan ahli sukan, bukan pelakon filem, bukan pelakon drama, bukan orang awam. Yang bawa kata Tuhan duk bersila atas arah tu siapa dia? Doktor, bahagian hadis, pensyarah Universiti Tempatan, pensyarah UPSI, pensyarah UM, pensyarah UKM. Yang bawa benda ni Tuhan duk bersila atas arah tuan-tuan sekalian. Tengok. Sedangkan tak ada di kalangan sahabat tuan-tuan yang pegang Tuhan duduk bersila atas aras. Yang ada zaman sahabat dulu, sahabat kata macam mana? Sahabat serah makna istawa tu pada Allah Ta'ala. Mereka tak hurai dah. Mereka tak bahas dah istawa tu bagian. Tak bahas dah. Mereka senyap aja tuan-tuan sekalian. Sampailah pada zaman tabi'in. Sampai zaman tu tak ada dah. Tuan-tuan, sekat tu je. Lepas zaman tu, maka musuh Islam ni menyelilak masuk dalam masyarakat Islam ni, dirosakkan daripada dalam, tuan-tuan sekalian. Nampak kat luar tu cantik je, tapi dalam tu dah mula membusuk dimakan di ulat, tuan-tuan sekalian. Itu yang jadi pada hari ni. Jadi sebab apa jadi macam tu? Sebab tak faham dengan makam iman, makam ihsan, makam Islam. Tak faham Islam tu apa, iman tu apa, ihsan tu apa. Sebab tu jadi macam tu lah. Jangan. Baik, kemudian kata dia, dan sekiranya seseorang itu tidak punya iman, maka dinamakan dia munafik. Munafik tu apa? Munafik itu orang yang menyembunyikan kekufuran, serta menzuhirkan keislaman. Tapi zaman kita ni tuan-tuan ya, zaman kita ni, orang yang terbatal imannya, dia pun sendiri tak tahu yang imannya batal. Dia pun tak tahu yang imannya tidak sah. Kenapa tak tahu ni? Saya tuan-tuan ya, tak dapat tidaklah tuan-tuan. Saya bukan nak menyalahkan semua guru-guru agama ni, tak. Tapi tuan-tuan, saya nak serulah kepada pendakwah-pendakwah di luar sana, daripada asatizahnya, daripada agamawannya, tuan-tuan sekalian, kalau kita dijemput di masjid, di surau, di pejabat untuk menyampaikan ilmu, maka janganlah hanya menyampaikan ilmu yang bukan fardu ain. Sampaikan ilmu yang fardu ain. Walaupun terkadang-kadang ada masjid, ada surau, dia minta ustaz tu ngajar benda yang bukan fardu ain, ilmu yang bukan fardu ain. Contohnya seperti sirah. Saya tak mengatakan sirah tu tak penting. Tapi tuan-tuan sekalian,
kalau semata-mata belajar sirah, dengar cerita Nabi, dengar cerita Rasul, tuan-tuan sekalian, maka fardu ain dalam 3 perkara ni, Islam, iman dan ihsan, tak lepas daripada tuntutan. Itu satu perkara lah. Tapi zaman kita ni tuan-tuan, banyak ustaz dia layan. AJK masjid. Kadang-kadang ustaz tu sendiri yang pilih. Saya nak baca tafsir lah. Saya nak baca Syama'il Muhammadiyah lah. Saya nak baca La Takiranna lah. Hanya itu je, pusing-pusing, situ aja kitabnya tuan-tuan sekalian. Langsung tak tembus, tauhid tak tembus, fiqh tak tembus. Padahalnya masyarakat kita hari ni tuan-tuan, fiqh tu agak-agak lepas ke tak lagi masyarakat kita daripada memahami fiqh. Ini satu benda ni. Saya bukan nak sentuh siapa-siapa, tak. Tak nak sentuh siapa tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang bila saya pergi masjid Rusurah, saya tengok, bila tengok pada papan kenyataan tu, langsung tidak ada tidak ada mata pelajaran yang fardu ain. Yang ada tafsir, hadis, sirah, tajwid, itu je. Tuan-tuan, kebanyakannya memanglah ramai. Bila baca, contoh ya, bila baca benda yang tak berhajat kepada pemikiran. Contohnya cerita Nabi, sirah. Tuan-tuan sekalian, cerita sirah. Nabi bergian, Nabi perang, bergian. Masyarakat kita memang seronok dengar tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Siapa seronok dengar? Sebab tak payah fikir. Duduk tersandar dekat tiang, duduk tersandar dekat dinding, angkat kaki sebelah. Tuan-tuan sekalian, relax aja dalam tu. Kalau ustaz tu buat lawak, gelak berdekah-dekah tuan-tuan sekalian. Tapi fardu ain dalam mengenal Tuhan, mengetahui iman, lepas ke tak lagi tuan-tuan sekalian? Tak. Masih lagi di dalam tuntutan. Tolong ya. Tolong baik-baik ni. Ni bukan nak sentuh siapa-siapa dak ni. Tapi tolong pendengar macam tu. Dan kadang-kadang bila saya tekan, fiqh tak ngaji pun, tuan-tuan. Oh, dia selit satu fiqh. Musalli, kitab Syekh Daud. Musalli tu, tuan-tuan sekalian, hanya berkisah bab solat. Tapi solat tu dimulakan dengan apa? Solat tu dimulakan dengan mengenal hukum air. Kena berwuduk. Bila berwuduk tu dengan air. Bila nak berwuduk dengan air tu, kena kenal, kena tahu bahagian-bahagian air. Macam mana air mutlak, macam mana air mustakmal, macam mana air mutanajis. Kadang-kadang jadi tok imam pun tak kenal air mustakmal macam mana. Tapi dah jadi tok imam lama dah tu. Tapi tak kenal tuan-tuan sekalian. Air mustakmal tak tahu macam mana jadi. Pasal apa jadi macam tu? Sebab tak belajar. Tak belajar tuan-tuan sekalian. Aku tanya, belajar tak? Belajar. Bila? Dulu masa saya kecil darjah 2 dulu, kat kafar dulu. Allah, umur sekarang berapa? 70. Mana padan? Tolong jaga baik-baik. Minta maaf Ustaz Zizi minta maaf banyak-banyak ni. Nak tersebut nama Upsi tadi. Minta maaf banyak-banyak. Boleh je Ustaz? Boleh. Kalau Ustaz kata boleh, nanti saya hantam lagi lah. Kalau Ustaz kata boleh, saya hantam lagi Ustaz. Baik. Bukan hantam tu nak menghina, tak. Tapi tuan-tuan, sampai bila kita nak jadi macam tu? Asyik gaduh aja. Gaduh aja. Ustaz Muhazzat kata macam ni, Rora kata macam ni. Hantam. Rora hantam Muhazzat. Subhanallah. Masyarakat kita nak ke mana ni? Masyarakat Islam kita nak ke mana? Sepatutnya, tuan-tuan sekalian, beradablah. Ini tak. Nama doktor, tapi tak ada adab. Boleh jadi yang kamu kata tu, kamu tak tahu yang lain. Tolonglah tuan-tuan sekalian. Jaga ni baik-baik. Okey. Kemudian kata dia, ni masalah kalau kata terbatal iman dia tu kan,
Dia pun tak tahu dia munafik ke, dia tak tahu. Yang dia tahu dia Islam je. Padahalnya tuan-tuan, Islam tu hanya nak digunakan di dalam dunia, bukan di akhirat. Akhirat kita pakai apa? Iman. Mana bukti dia? Bukti dia tuan-tuan sekalian, bila sebut apa syurga aja, Allah kaitkan dengan iman. Allah tak kaitkan dengan Islam. Tengok ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tengok. Dia sebut apa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa tak sebut innal ladzina muslimina? Kenapa tak sebut sesungguhnya orang-orang yang Islam dan beramal soleh? Kenapa tak kata macam tu? Tapi kedua kata innal ladzina amanu. Tapi ejaan tu alif min nuwar tu baca amno. Jangan baca amno, baca amanu. Baca amanu. Jangan kata ya ayyuhallazina amno. Oh, jangan. Nak baca ya ayyuhallazina amanu. Sebab dulu tuan-tuan sekalian, ada satu ceramah saya pergi masa tu tengah hebat parti-parti ni lah. Dulu satu ketika dululah tuan-tuan sekalian. Ustaz Amno kata, dalam Amno tak sebut PAS pun. Dalam Quran sebut Amno, dia kata. Anak ni ceritanya tuan-tuan, bukan nak ni hanya seronok-seronok cerita je ni. Bukan ada apa-apa, ada. Anak Ustaz Amno tu kata, dalam Quran ada sebut Amno, dia kata. Tak sebut PAS, dia kata. Apa? Ya ayyuhallazina amno. Tengok Amno. Masya Allah, jangan pun main ke ayat Quran. Lepas tu Ustaz Pah pun lawan. Tengok, tak cerdik lah. Ustaz Pah kata, siapa kata tidak ada Pah dalam Quran? Fastabiqul khairat. Tengok, tak cerdik dua-dua, tak cerdik tuan-tuan. Dua-dua tak cerdik. Dia kata, fastabiqul khairat tu bukan pas. Allahu Akbar, ya Allah. Dua-dua tak cerdik dalam masalah ni tuan-tuan. Minta maaf lah. Kalau ada siapa-siapa yang apa tu, bukan ni contoh ni. Berlawan bab tu lah, tak pasal-pasal tuan-tuan sekalian. Tengok, siapa kata tidak ada pas dalam Quran itu? Ada. Mana? Pas tapi kalau khairat. Tu pas, itu pas. La haula wala quwata illa billah. Jangan. Tu dia. Dah, kita tinggalkan benda itulah semua tu. Sekarang kita hadap kerja kita sekarang ni, nak perbetulkan Islam kita, nak perbetulkan iman kita, nak perbetulkan ihsan kita. Bukanlah makna saya ni betul tak? Kalau saya salah pun salah juga tuan-tuan. Okey. Baik. Okey. Dan sekiranya seseorang itu tidak mempunyai ihsan, maka dinamakan dia fasik. Fasik tu apa dia? Orang yang berdosa besar ataupun orang yang mengekalkan dosa kecil. Baik, jaga ya. Okey. Jadi kalau macam tu tuan-tuan, jadi maknanya kerja kita dalam dunia sekarang ni banyak tak? Banyak sangat. Banyak sangat kerja kita tuan-tuan sekalian. Nak selamat akhirat, kena bekerja mulai daripada sekarang. Jangan lengahkan waktu. Jangan buang masa tuan-tuan sekalian. Kalau kita nak mengaji dekat Masjid Surau, Pak kata Pak Suhamid, qualify Kedah, dia kata ngajilah di masjid di Surau, dengan guru yang berkitab, lebih-lebih laginya yang fardu ain, supaya senang nak jawab soalan Allah Ta'ala di akhirat. Itu kata Pak Sumit. Itu kata Pak Sumit tuan-tuan sekalian. Pak Sumit kata macam tu. Nanti saya tengok perkataan ni macam mana. Okey. Mana handphone tadi? Bukan handphone ni, handphone lain. Tuan-tuan ya. Dia kata lebih kurang macam tu lah. Maksudnya, kalau kita orang awam ni, nak masuk universiti, nak masuk madrasah, nak masuk pondok, mungkin kita terhalang. Tapi tuan-tuan, kita masih lagi boleh mengaji kitab-kitab pondok tu. Macam mana? Kita pergilah ke masjid, cari guru agama yang berkitab, yang bawa kitab turas,
Nak pergi masjid, pergi surau. Tengok jadual tu, tengok. Oh, ni kitab Faridah, duduk. Ini kitab Aqidatul Najin, duduk. Ini kitab Idam Penuntut, duduk. Yang berkitab, bahasa dia tak keluar daripada kitab. Berhentilah pada guru-guru yang sentiasa nak bergelak ketawa, yang gelak-gelak tu berhenti. Jangan pergi ke situ. Pasal apa? Sampai bila kita nak agama ni dengan bergelak ketawa? Sedangkan Nabi sampaikan agama ni tuan-tuan, sentiasa dengan air mata, campur dengan darah lagi. Tidak ada Nabi sampaikan agama sehingga sampai pada kita ni dengan bergelak ketawa dalam masjid. Tak ada. Apa pun alasannya tuan-tuan sekalian. Apa pun alasannya lah. Ada yang beralasan, oh saya nak jadikan orang ramai datang kuliah saya ni. Lepas tu saya gelak ketawa, nak bagi orang seronok. Tuan-tuan sekalian, kalau itu alasan, sudah tentu Nabi daripada dulu lagi, Nabi akan buat bergelak ketawa untuk tarik Abu Lahab, untuk tarik Abu Jahal, untuk tarik Umayyah bin Khalaf. Tapi yang ada dalam perjuangan Nabi, hanya perjuangan dia nak meniti di atas air mata dan darah. Faham tak? InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, carilah guru agama macam tu untuk kita dapat jawab soalan nanti di akhirat. Soalan Allah Ta'ala melalui malaikat. Wallahu alam. Kita mutiakan tu dulu. Arti Islam. Ni, tuan guru Haji Bakar ni, dia akan start pula nanti kata dia berkenaan dengan Islam. Juzuk dalam agama tu, kita kena tahu tiap-tiap definisinya ataupun takrifnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada soalan? Ustaz, nak tanya Ustaz. Ya. Ustaz, dalam tauhid, ilmu tauhid, qadar fardu ain tu yang kita yang selama ni belajar dengan Ustaz lah. Dia ketahu dalil umum Ustaz kan. Ya. Tapi walaupun dah tahu dalil umum tu, kalau saya lah tak cukup lagi kan. Adakah lepas qadar ain, dan kalau orang tu tak boleh jawab syubhah dalam tauhid ni, dikira lepas tak fardu ain Ustaz? Okey, baiklah. Dalam kitab kata begini Ustaz, saya tak berani lawan. Sebab yang ditulis ni adalah ulama yang menulis. Ulama kata sekadar nak lepaskan fardu ain dalam berdalil. Dia beza tu. Berdalil satu fardu ain. Mengetahui sifat Tuhan satu kefarduan. Mengetahui huraian sifat-sifat tu satu lagi kefarduan. Beza. Beza. Jadi katalah ada orang tu okey, dia pegang Tuhan tu kuasa, kudrat. Tapi dia tak tahu huraian. Dia tak tahu huraian. Dia tak tahu, kata Tuhan tu kuasa. Dia tak tahu huraian sehingga dia tersalah. Contohnya, yang tersalah tu macam mana? Contohnya dia tersalah. Dia mengatakan, Allah boleh buat sesuatu yang mustahil pada akal. Maka tuan-tuan sekalian, orang tu jadi fasik. Berdosa besar, tak kufur. Baik. Tapi kalau dalil, dia tidak mengetahui dalil. Umpamanya, dia pegang kata Allah Ta'ala tu kuasa. Ya, betul. Dia pegang kuasa. Allah Ta'ala tu bersifat dengan kuasa. Tapi bila orang tanya dia, mana dalil? Dia tak boleh jawab. Dia kata, aku dengar mak aku kata Tuhan tu kuasa. Ataupun aku dengar ustaz tu kata Allah kuasa, aku pun peganglah Allah kuasa. Okey, orang macam ni dinamakan dia muqallid. Jadi muqallid tu apa dia? Muqallid tu ikut cakap orang dengan tidak mengetahuikan dalil. Okey. Baik, hukumnya apa orang muqallid ni? Ulama kata, terutamanya Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani dalam kitab Faridah tu dia kata, kalau tidak mengetahuikan dalil, maka dijadikan nama orang tu muqallid. Muqallid ni apa hukum dia? Khilaf di kalangan ulama. Apa khilafnya? Satu ulama kata kufur, tak terpakai imannya.
Anak, kenapa dia jadi kufur tak pakai iman tu? Anak, sebab ada di dalam pegangannya itu anak syak, zon dan waham. Tak ada dalil. Bila tak ada dalil, boleh jadi pegangannya longgar. Anak, bila pegangan longgar tu, boleh jadi ada syak, boleh jadi ada zon, boleh jadi ada waham. Anak, sebab tu namanya imannya tidak sah. Anak, satu nama kata kufur. Mana tak terpakai imannya. Satu golongan ulama lagi yang mengatakan orang yang tidak berdalil ni atau orang yang mukallid ni sah imannya, tetapi berdosa besar. Apa sebab berdosa besar? Kerana meninggalkan belajar. Kalau macam tu, orang yang nak lepas fardu ain, dia berdalil umum. Tuhan tu kuasa, mana dalilnya? Alam ini. Allah Ta'ala tu bersifat dengan iradat, mana dalilnya? Alam ini. Sekadar tu je. Tapi dia ada dalil. Tapi dia nak kaitkan dalil tu dengan kudrat misalnya, nak kaitkan dalil alam ni dengan iradat misalnya, dia tak mampu. Maka orang macam ni kata ulama, terlepaslah fardu ain ataupun terlepaslah dia nak daripada jadi muqallid semata-mata itu. Tapi tuan-tuan, kalau di cross check, maksudnya kalau dicuit lagi, salah jawapan dengan sebab tak tahu dalil tu, boleh jadi kufur, na'udzubillah, boleh jadi fasik, na'udzubillah. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita ngaji kitab-kitab ulama ni, kita akan dapati ulama ni akan buat tiga-tiga sekali. Yang wajib bagi Tuhan, sifat yang wajib bagi Tuhan, dia akan sebut. Yang mustahil atas Tuhan, dia akan sebut. Dan dia sebut juga dalil serta huraian dalil. Macam tu. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada soalan lain? Terima kasih, Ustaz. Baik. Ada soalan lain? Tak ada soalan? Ada ya? Baik, insyaAllah. Kita akan nanti sambung pada hari Khamis minggu depan. Kita akan hurai pula erti Islam. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azim as-sultan, ya qadim al-ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasira jud, ya wasi'an ata', ya khafi ya lutuf, ya jami' sana', ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa rada sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazalika ahla ya miyasyara kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhi yasir alaina kulli asir فتيسر عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثيرة أنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ما يخاف منك وأخاف ما لا يخاف منك. الله بحق من يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك. الله بحق سيدنا محمد أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بك نفسك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا ننقض سقطنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.